audience kita. So saya ulang lagi, nama saya Muhammad Syawal, boleh panggil saya Syawal. Saya sebagai Data Recovery Engineer di Pisenggo, IT Specialist. Kami specialize in data recovery, dan juga kami juga buat bagi komputer seperti biasa macam kedai-kedai komputer yang lain. Kami buat data recovery, kami bagi laptop, tukar skrin, tukar bateri, tukar SSD, semua benda tu kami buat. So kalau mencari kami cari kami di Pisenggo, fixandgo.my, fixandgo.my, ataupun boleh cari kami Pisenggo kat laman-laman sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun boleh cari kami di Twitter. Okay, dah dengar kan? Okay. Alright. So hari ini saya akan cerita sedikit tentang free data software data recovery yang kita boleh pakai sendiri di rumah, ataupun kita ada masalah di rumah, ataupun kita kalau kita ada masalah dan kita nak spend duit. Tapi dalam masa sama saya juga akan share precaution lah, precaution dengan apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. So bukan kita nak sekadar nak pakai saja kan, nak pakai data recovery, kita nak buat data recovery, tapi kita kena tahu kan, bila kita buat something tu, how it affects kita punya storage ataupun kita punya drive kan, dia lagi membantu ke lagi merosakkan kan. So itu antara benda yang saya akan share pada hari ini dalam live ni. Selama 30 jam kita akan go live selama 30 minit. Maaf, 30 jam lama sangat, 30 jam kan, 30 minit saja. Dan at the end kita akan ada siri dan kita ada Q&A session lah. So alright. So kita boleh go on. Okay. So ini adalah online kita pada hari ini, pada petang dan malam yang berbahagia pada hari ini. Kita ada first kita akan belajar how data recovery works and how sebenarnya data recovery ini berfungsi, and macam mana storage system kita berfungsi. Bila kita faham cara storage kita berfungsi, kita boleh faham macam mana logical data recovery itu berfungsi, and baru kita faham sebenarnya software kita buat apa sebenarnya, kenapa kita dapat data kita, ataupun macam mana kita dapat data kita sebenarnya. Lepas tu yang keempat ni paling penting sekali, so keep stay tune lah sepanjang live ni. Yang paling penting sekali stay tune pada precaution step before buat data recovery lah. Saya akan ceritakan beberapa step kita perlu follow sampailah kita betul-betul boleh buat data recovery. Yang ketiga, yang kelima, kita akan cerita 3 free data recovery. Maaf typo kat situ, seperti 3 free data software yang kita boleh buat, yang kita boleh pakai. Yang kedua, yang keenam adalah 2 paid data recovery software lah, yang saya rasa yang ni just in case kalau apa yang sebelum ni tak ready, contoh kalau free software ni tak membantu, maybe kita try paid lah. Sekali kita ada conclusion dan juga Q&A. Right. So what is data recovery? Apa itu data recovery? So what is data recovery? Data recovery is a process in which corrupted, lost, damaged data is recovered or retrieved from storage and the data is inaccessible by normal means. Maksud kita, data recovery adalah proses untuk kita ambil data dekat sama dia corrupted ataupun dia hilang, ataupun dia dah rosak from storage, dan bila dia tak boleh diakses secara normal lah, sama ada data tu sendiri yang corrupt ataupun storage device tu yang corrupt, maksud tempat dia simpan data tu corrupt. Macam contoh, most of the time kalau dalam laptop kita ada dalam komputer kita ada hard disk kita lah. Alright. So ni gambar saya sebenarnya. Kini gambar saya tengah buat data recovery lah, physical data recovery. Okay, how storage system works? Ini penting sebab most of the time
bila kita faham how storage system work, kita boleh faham lah. Once kita cuba kita buat data recovery jadi ketak tu, dia jadi, kita boleh, bila kita faham dia ni, kita boleh faham kenapa sebenarnya bila kita retrieve data ni kenapa tak ada nama dia kan, tak ada nama original file dia. Yang kedua, kenapa dia punya file structure dia. Okay, how storage system works. Okay, dia ada dua je kan? Kita ada table kita dan kita ada sector kita lah kan? First kita ada table kita akan simpan list of file kan? List of file kita, list of file kita, list of file kita dalam table ni lah. Contoh kalau kita ada JPEG, kita ada gambar kan, so nama gambar tu, contoh kenangan indah, so kenangan indah.jpg. So kenangan indah.jpg dia akan simpan dalam table ni, and then baru dia akan lepas tu table ni akan tunjukkan kat mana sektor, kat mana sektor ni akan bermula dan berakhir dalam kita punya hard disk tu lah. Contoh hard disk ataupun storage media kita ataupun kita punya SD card kan. Itu sama dia, function dia sama je. So jenis table banyak, NTFS, FAT32, ESFAT dan juga sebagainya lah. Itu jenis table lah, and how it work dia berbeza lah. So sebab tu kadang bila sistem ni, contoh Mac ada NTFS tak boleh baca dalam ni, dalam apa, dalam Mac kadang tu kita kena faham lah. Dan sebab dia cara dia arrange data tu berbeza, ataupun dia cara tunjuk data tu berbeza. File tu ada, cuma cara dia arrange tu berbeza. Okay, so dia akan simpan dalam kita punya sektor atau blok ni lah, warna hijau dan warna blok-blok kecil ni lah. Okay, so sebenarnya bila kita delete file kan, bila kita delete file, most of the time dia akan delete hanya pada dalam table tu saja. Sebab nak delete dalam sektor ataupun nak kosongkan sektor ni, contoh kita satu file 100 MB kan, 100 MB. So bila nak delete, takkan dia nak kosongkan satu masa relate kosong dalam beribu sektor sebenarnya, beribu sektor, berpuluh ribu sebenarnya kalau 100 MB tu dalam sektor-sektor kecil ni. So sangat ambil masa lama, padahal kita nak delete satu file saja. So tak perlu. So most of the time bila kita cakap kita delete file, most of the time dia akan buang daripada table saja. So bila table tu cakap kat sini kosong, sektor daripada sekian ke sekian ni sebenarnya kosong sebenarnya. Tetapi sebenarnya dalam sektor, dalam kita punya table block ni, dalam block kita masih ada data tu, cuma dalam table je kosong. Dia declare sebagai kosong sebab kita cakap kita dah delete. Itu sebenarnya yang berlaku bila kita delete file. Right. So sebenarnya how logical data recovery works lah. Kita kena faham data logical ni berbeza kan? So kita kena faham logical data recovery works sebenarnya. Apa yang dia buat adalah dia akan most of the time dia akan search. Most free data recovery software ni dia akan search proceed with raw data recovery. Apa itu raw data recovery? Adalah raw data recovery ni dia akan pergi sektor by sektor. Dia tak tengok table ni, dia tak tengok table lah. Dia akan terus pergi ke sektor by sektor. Dia akan search, dia akan try search for known data structure atau extension lah. Contoh kalau cari JPEG, dia akan cari ujung sekali .jpg, .mp3. Di dalam sektor-sektor kita, dalam blok-blok kita, dia akan search. Ni okey, ni start dia, ni akhir dia, ni gambar kita macam tu lah. So most kalau free data recovery software ni, dia bila raw data recovery bermasuk, dia akan search terus, tapi nama file tu sebenarnya dia simpan pada table. So bila dia buat raw data recovery, file tu tak ada nama, so dia akan rename pada nombor-nombor lah selalunya. So dia akan rename pada nombor-nombor. So sebab tu kalau kita contoh kita simpan data, kita simpan PDF ke apa kan, kita tengah buat research, lepas tu file kita dah rename ikut nama kita kan. So ni nombor 1, ni nombor 2, 3. Bila kita buat raw data recovery kan, dia akan rename ikut nombor-nombor dia. Okey, ni file 1, file 2, file 3, depends pada software tu lah. So dia akan, sebab tu jadi macam tu. So kita buat raw data recovery, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi nombor-nombor saja. Dia tak akan dapat balik nama original asal. Sebab asal tu dia akan simpan pada table, dan free software ni takkan dapat nak scan pada table. Tetapi kalau more advanced software data recovery ni, dia akan able satu untuk find the table,
Kedua, kalau table tu dah rosak, dia boleh reconstruct balik lah untuk find the missing file lah, kat mana settle semua ni lah. Itu kelebihan ni kalau yang more advanced lah. Okay, so precaution and step before data recovery, yang ni penting. Saya minta semua tolong beri perhatian yang penuh-penuhnya. Precaution and step before data recovery. Okay, yang ni kalau yang ni semua orang kena ikut. Semua orang kena ikut. Macam mana pun kena go by one by one lah. Yang first, kalau bila kita dah hilang data, kita kena hilang data kita kena stop what you're doing, jangan buat apa-apa, and don't create more mess. And apa-apa next step, kita boleh merosakkan lagi semuanya. Most of the time selalu macam tu lah. Bila dia dah create mess, dia nak cuba baiki, lagi dia cuba baiki, lagi semuanya dia merosakkan, kalau dia tak tahu apa dia nak buat. So, sebab tu kalau kita rasa sebab tu kalau kita rasa data tu penting, stop, jangan buat apa-apa lagi lah, So, yang kedua, apa kita boleh buat, kalau contohnya data tu kita simpan dalam storage yang sama dengan operating system kita, dalam Windows kita. Contoh kalau dalam file kita dalam folder Windows kita ni, bila file dalam folder Windows kita akan jumpa dalam download, contoh kita download file tu dalam download, ataupun dokumen, desktop, music, videos, picture, sebagainya. Semua benda tu bila dalam semua benda ni, kita dah tahulah sebenarnya file kita tu dalam Windows C. Bila dalam C ni kita kena shut down the PC, most of the time bila orang panic, sebab saya pernah jumpa customer sebelum ni, bila dia panic, file dia hilang, dia terdelete, dia start download data recovery software. Dia download dalam sistem yang sama. Bila download sistem yang sama, data software tu sendiri telah override data dia yang nak recover tu. Data dia yang terdelete tu, software recovery tu override data yang penting tu. Macam macam kesian jugalah Sepatutnya data recovery tu tolong dia punya ni, tapi sebab dia pergi download dan override, so nak recover dah tak boleh lah. Sebab apa? Kalau kita faham tadi macam mana sektor berfungsi, sektor tu sendiri dah override dengan file lain. Bila dah override dengan file lain, memang takkan dapat balik data tu. Kadang-kadang maksudnya bila dah override, some file bila dah override, contoh kalau gambar lah, gambar paling obvious lah. Kadang bila semua ada sektor dah override dan ada sektor tak, separuh gambar je ada, separuh lagi tak ada. Itu bila kita buat data recovery selalu jadi macam tu lah, sebab bila dia dah override. Kadang-kadang temporary file ataupun file-file bila kita tengah browse, tengah search apa semua tu pun sendiri boleh override kan juga sektor-sektor kita. So bila dia override sektor kita, kemungkinan besar memang dia dah kacau lah. So bila kita tahu file tu dalam storage sama dengan storage operating system kita kena shutdown PC lah. Jangan kita pakai lagi, jangan kita unless kalau data tu contoh dalam removable disk D ni kalau data dalam removable disk D ni ataupun dalam storage yang berbeza, tak apa, okay, tu fine. So dia takkan kacau lah, kita tahu. Alright, kalau macam tu tak apa, maybe kita boleh try buat data recovery dalam Windows yang sama, PC yang sama. Yang ketiga, kita kena identify types of data recovery yang kita need to be done to your drive. So kita kena pasti, kita kena tahu, okay, sekarang ni file aku hilang, aku nak kena buat logical ke physical data recovery. Itu kita kena pasti awal-awal lah. Sebab logical data physical data recovery ni sangat berbeza. Sebab logical ni ada masalah pada table dan sistem tu lah. Semasa barang tu okey, maksud hard disk tu okey, SD card tu masih okey, apa semua okey kan, boleh pakai. Cuma data tu hilang, atau data tu data tu kita delete. Itu logical lah, kita tu sebagai logical. Physical ni maksudnya contoh physical ni maksudnya hard disk tu sendiri dah rosak. Hard disk selalunya maksudnya kalau hard disk dia ada bunyi clicking lah. Bila bunyi clicking kita dah tahu lah, okey ni memang confirm physical. Kita tak boleh cakap logical lah, masih logical lagi tapi dah bunyi. Tak, itu memang physical. Sebab apa? Sebab dia punya, kalau dalam hadis selalunya disebabkan arm ni lah, kita panggil dia head. Head ni selalu yang akan rosak. Most of the time kalau hadis yang rosak ialah pada head dia ni. So kita tahulah ni physical. Kita nak buat logical data recovery memang tak jadi lah. So software yang saya cakap ni akan cakap selepas ni memang tak jadi apa-apa lah. Memang takkan membantu kita dalam buat data recovery sebab dia dah physical damage.
Itu satu lah. And so bila kita dah identify, kita dah tahu kan sama ada logical atau physical, and then so bila kita contoh kalau logical cakap okey tak apa, tak boleh buat dah ni, jangan buat lagi, jangan teruskan. Most of the time kalau orang dah panik kan, dia pergi hadis dia start bunyi, dia pergi cucuk lagi, dia pergi cucuk lagi dekat Windows, so lagi bunyi crank bunyi lagi. So bila lagi banyak bunyi crank, lagi banyak kemungkinan hadis kita akan salah. Bila lagi salah, lagi banyak back setter lagi tak boleh kita nak cover lah data kita. So kalau logical tak apa lah. Logical maksudnya contoh SD card tu masih berfungsi kan, SD card tu masih berfungsi, dia punya masih boleh detect, itu tak apa kan. Most of the time selalunya kalau pendrive kan, pendrive selalu kalau rosak, satu sama ada diorang pendrive ni diorang beli pendrive China lah. Pendrive China ni kadang dia beli kat Shopee, nampak murah kat Shopee kan. Orang sekarang ni harga tu main peranan sangat kan, tapi diorang tak tahu kualiti. Masalah dia kalau kat Shopee ni diorang pergi beli pendrive China ni, dia saya tak tahulah, saya rasa setahun pun diorang tak bertahan. So bila setahun tak bertahan, memang confirm akan rosak. Bila confirm akan rosak, data kita akan hilang. Dan banyak juga customer yang kita dapat, dia memang dependable pada pendrive China yang dapat, pendrive free yang dapat, jangan pakai lah kan. Bila data recovery rosak, bila rosak nak buat data recovery memang tak boleh. Bila cucuk tak bunyi, kita nak buat data recovery pun kita tak ada firmware dia kan, sebab firmware dari China semua, dia memang jadi susah lah kan. So tak boleh nak buat lah pada pendrive China. So sebab tu sebolehnya kalau beli pendrive, nasihat saya beli yang original kan, cari kedai-kedai yang ni lah, yang bagus, review dia okey, yang dia jual original, kita confirm original lah. Kita tengok kedai dia, kalau kat Shopee tu tengok okey dia jual semua original, kita bawa tu original. Jangan tengok satu dua benda harga murah kita beli, jangan macam tu lah. Dan lebih-lebih kalau simpan data yang bagus kan. Okey, yang keempat, kita kena prepare data recovery from the ataupun kita prepare data recovery software from another PC or work from bootable Windows. Maksudnya contoh kalau kita contoh yang PC ni rosak kan, PC ni rosak, hard disk rosak, jangan kita buat lagi dekat situ kan. Maksudnya bila hard disk rosak ataupun jangan kita buat lagi. Ni logical lah, maksud saya physical memang tak boleh buat lah kan, tak boleh buat secara software lah. So kita kena sediakan satu PC yang kita boleh buat. Ataupun kalau nak pakai PC yang sama, kita boleh pakai bootable Windows. Bootable Windows maksudnya kita install Windows pada pendrive tu, dan kita boot pada kita contoh letak Windows 10 pada pendrive ni, dan kita boot dari situ. Itu juga antara cara lah kita boleh buat. Yang kelima, kita kena prepare big enough storage to store recover data lah. Contohnya kalau kita nak recover pendrive 8GB, kita recover pendrive 8GB, lepas tu kita ada pendrive 4GB, lepas tu nak cuba recover, memang takkan dapat lah kan. So bila macam tu memang so kita kena prepare lagi banyak. Kalau sama tak apa, sama boleh, tapi lagi banyak lagi bagus lah kan. Okay, yang keenam, yang ni paling penting, important lah. If you believe you are not capable of all this, send to data recovery labs, Surface and Go lah. Kalau rasa memang tak boleh buat data recovery, kalau rasa macam kan, kalau rasa betul berharga, jangan buat lah kan. Kalau rasa chances untuk merosakkan tu memang sangat tinggi lah. So data recovery sebenarnya one way tunnel lah. Maksudnya kalau kita pergi, tak boleh patah balik lah, kita kena pergi saja, kita tak boleh nak ni. So bila kita rosakkan, dia tak ada go back lah kan, tak ada go stand lah. So itu yang penting, paling penting kan. So bila kita rasa kita tak boleh nak buat, bila kita rasa jangan kita buat, jangan kita buat lah kan. Alright. So okay, kita move on pada 3 free data recovery software. Yang first sekali ada Recover ni memang famous, ramai orang tahu Recover kan. Macam saya cakap tadi, ada customer tu bila ada panic kan, data dia hilang, ni antara software dia download lah, dia download Recover. Bila download Recover ni, walaupun kecil, tapi kecil dia pun telah override data dia yang penting tu. So end up kita tak boleh buat data recovery lah sebab dah override kan. So yang kedua, sebab kelebihan Recover ni, satu the free, yang no limit, maksudnya kita nak cover sebanyak mana pun boleh. Lepas tu kita boleh preview file. Kelebihan juga kita boleh preview file, maksudnya kalau gambar tu, kita tengok gambar tu, okey boleh cover semua ke tak kan. Lepas tu dia ada hijau ni menunjukkan
boleh recover ke tak kan, percentage dia untuk recover ke tak. Support only raw recovery kan? Maksudnya dia tak boleh scan, dia hanya scan by .png tu lah kan? Dia scan by file type, dia tak scan by maksudnya by, dia tak ada full structure tu lah, dia ada scan by file type tu saja. Itu kelemahan dia lah kan? Juga virtual hard disk ni, virtual hard disk bermaksud dia akan buat image kan? Most of the time kalau dekat data recovery, kita selalunya kita akan buat image pada hard disk tu. Contoh kita ada hard disk, kita akan buat clone dia. Clone dia kita simpan sebagai satu file. File ni akan simpan semua data pada hard disk tu. So bila kita nak buat recovery, kita tak kacau hard disk yang nak rosak tu, kita akan buat pada clone tu saja. So most of the time bila chances untuk data recovery tu lagi tinggi, sebab kita buat kat clone ni kita tak kacau original. So kita boleh buat banyak kali lah. Kita nak scan 1000 kali pun tak apa kan? Dia tak, kita sebab kita tak kacau yang original. Original tu bila nak rosak, kita terus buat image kan? So kelebihan Recover ni kan, satu dia adalah dia boleh ada virtual hard disk lah. Virtual hard disk maksud itulah dia ada clone, tapi hanya pada pro version lah. Okay, yang kedua adalah ISAS Data Recovery. Okay, ISAS ni memang dia sangat user friendly lah kan. Kalau siapa tak biasa data recovery, dia nampak tekan-tekan dia macam next dan dah tahu dia dah buat, dia dah cuba buat data recovery lah. So satu dia limit fee, tapi kelemahan dia ada satu limited lah, dia boleh recover 1 GB lah. Bagi yang free version, dia ada yang paid version kena bayar lah. Lepas tu yang kedua dia ada preview file, macam gambar dalam ni, dia boleh preview file kalau gambar kita kan, apa dia punya ni. Lepas tu dia support advance dan raw data recovery lah. Kalau folder structure dia masih ok, dan table dia masih ok, dia boleh buat recovery dan juga dia buat raw recovery. So dia ada dua tu lah. So macam sekali tadi, kalau raw recovery dia akan keluar nombor-nombor macam ni lah. Gambar-gambar kita akan jadi nombor-nombor saja, sebab dia dah rename lah. Sebab nama original memang tak ada dah, sebab nama original pada table tu. Kalau table tak rosak ataupun sebagainya, dia akan rename lah. Alright, yang ketiga, Undelete My File Pro. Undelete My File Pro ni dia free. Lepas tu satu lagi dia no limit. Lepas tu tapi kelemahan dia no preview lah. No preview maksud tak boleh tengok gambar tu dapat semua ke tak kan. Lepas tu disk imaging, dia boleh buat disk imaging lah. Macam saya kata, okay, ini emergency disk image ni maksudnya macam saya kata tadi lah, dia akan buat image, dia akan buat copy dalam jenis data. Contoh, okay, ni 0101, ni 0101. So kita akan buat, kita akan hanya buat data recovery pada image dia. Kita tak kacau original hard disk tu lah, ataupun pendrive ataupun SD card. So kelebihan dia, kita nampak sini, kita boleh image emergency disk image, kita ada file rescue, kita boleh buat deleted search. So tapi kelemahan dia no file preview lah. So maksudnya kalau contoh gambar, kita tak tahu gambar tu kita dapat sepenuh ke kita dapat separuh. Itu kelemahan dia lah. So ni adalah kelebihan dan kelemahan sebenarnya kita pakai data recovery software. Sebab apa? Sebab dia ada feature sini okey, sini tak okey, sini okey, sini tak okey. Itu kelemahan, kelebihan dan kelemahan dia lah. Sebab ialah free kan, nak lebih harusnya kena bayar lah. Okay, so saya akan bagi dua suggestion, dua paid data recovery software. Yang pertama ialah Recover My File. Di pengalaman saya dulu, saya pernah hilang file antara time notebook komputer dulu kan. Saya cuba pakai ni, dia antara yang paling okey lah kan. Antara paling okey, good software. Dia software yang bagus kan. Kalau macam nampak sini, bila ada structure sini, kita tahu dia boleh buat advanced data recovery lah. So dia akan dapat file baca dia, tapi tak dia akan dapat table dia lah kan. So kelebihan dia satu, kalau select file type, maksudnya kita nak jenis file apa kan. Antara kelebihan Recover My File ni, satu dia main file extension support dia bagus lah kan. Dia banyak jenis file extension. Bila dia kenal file extension, bila buat data recovery dia kenal lah. Contoh selalunya kalau ada orang masalah, kadang dia buat dia buat ambil gambar pakai kamera kan, kamera pakai raw file. Siapa ambil gambar tahulah, ambil raw file. Ni support ke tak? Selalunya Recover My File ni dia support lah, bagus kan. So the file extension dia ni lah, cover banyak. Okay, yang kedua adalah mini tool power data recovery. Ini pun okay. So the good software can sama juga macam tadi. Yang ni ialah dah berbayar, mesti dia feature-feature macam ni kan, baru dia minta duit kan. So can select file type,
Satu lagi straightforward, nak pakai mini tool power recovery dia straightforward, dia macam katakan dia macam mudah, dia mudah lah macam Izaz. Lepas tu yang kelemahan dia slow on large drive lah. So bila buat raw recovery ni memang macam tu hakikat dia kan. Bila nak buat, sebab bila buat raw dia akan search one by one, sector by sector. Bila search by sector memang akan lama lah kan. Yalah, nak tengok satu kotak biasa lah tu kan. So inilah kita belajar pada hari ini. Kita belajar satu, buat data recovery kan, apa sebenarnya kita buat data recovery ni, apa yang kita nak cuba capai. Yang kedua, how data storage works. Bila kita faham how storage works, kita faham kat mana sebenarnya dia punya macam mana dia buat kan, macam mana how data recovery sendiri works kan. Bila kita faham storage system work, kita faham how storage works lah. Lepas tu saya cerita juga pasal precaution step before kita buat data recovery. So ini paling penting lah, yang paling penting. So yang ni memang kena follow. Tak follow memang boleh membawa padah lah. Sebab kalau kita tak buat dengan properly, kemungkinan untuk hilang data tu selama-lama itu memang ada lah kan. So sebab saya pun dah keluar artikel dekat page Pisanggo kan, panduan data recovery ada dalam Pisanggo, boleh check lah dekat Facebook page kita. Dan juga kita dah belajar pasal 3 free software untuk data recovery, 2 paid dan juga 2 paid data recovery software lah. Dan most of the time, benda ni penting saya rasa bagi pelajar FYP kan, final year, tengah buat final year, juga students, master, PhD, semua benda ni. Kalau tahu benda ni, kalau rasa bagus benda ni, boleh share lah kepada kawan-kawan. Alright, conclusion dia sebenarnya apa sebenarnya apa yang kita belajar selama ni. Data recovery is one way process lah. Once damage is done, is don't turn back lah. Dan walaupun saya dah cerita semua benda ni, tapi sebenarnya precaution, bila kita faham precaution tu, sebenarnya data recovery ni dia one way process lah. Bila kita buat sekali ni, kalau kita dah rosak kan, memang dia tak ada turn back kan. Sebab tu saya ulang sekali lagi, kalau rasa tak boleh buat, jangan buat lah kan. Sebab bila dah rosak tu memang jangan tu lah. Sebab ramai kan hantar emoji menangis semua. Saya nak tolong tapi saya tak tolong kan. Sebab apa? Sebab dah once damage is done, there's no return back lah kan. And so kita kena sentiasa berhati-hati dalam apa berlaku benda sama dalam kehidupan, InsyaAllah. Okay, so itu saja pengurusan pada hari ini. Saya ada sesi Q&A lah. Siapa nak tanya soalan, kita buka dalam masa 6 minit. Cukup ke 6 minit? Mana perisian terbaik? Kalau tanya saya mana perisian terbaik, saya akan jawab boleh try dengan recover dulu kan. Boleh try dengan recover dulu. Kalau tak boleh recover, sebab recover ni bagusnya satu, sebab dia unlimited. Dia boleh kita dalam, bila kita dah boleh recover suka hati kan, sebanyak mana yang boleh kan. Kita boleh try dengan tu dulu lah. Tapi ingat, kena follow precaution dulu, baru kita boleh buat. So situ tu je lah. So ada lagi soalan ke? Daripada kawan-kawan kita. So kalau nak contoh, kalau dah habis live ni kan, kalau ada soalan boleh hantar dekat WhatsApp kami lah, bit.ly/hellofng. Ni dah kita punya link lah. Kalau tak tahu, kita boleh tulis bit.ly/hellofng dekat kita punya browser, contoh macam Chrome ataupun kita punya Safari ke kan. Tulis kat situ, tekan enter, dia akan bawa kita kepada WhatsApp lah. Boleh terus direct WhatsApp kepada kita lah kan. So boleh tanya soalan. Kalau tak nak tanya kat sini, saya akan jawab dekat situ lah kan. So kita boleh. So saya harap apa yang saya ajar hari ini sangat-sangat membantu anda semua. Apa yang maybe kan, bila rasa so boleh berumah ke kan video ni, ataupun share kan, supaya bila kadang kita tahu kan, bila kita akan hilang data kita, bila kita akan hilang gambar-gambar bahagia kita dalam pendrive kita semua, dalam kita punya hadis kan. So bila kita tahu semua benda ni, kita boleh tengok balik video ni kan. Kalau rasa kalau benda tu jadi, boleh patah balik tengok video ni, okey, apa nak kena follow kan, semua benda tu lah. So dalam masa yang sama, saya harap ada soalan daripada Encik Aziz. Kalau raw recovery file ni, dia memang tak boleh dapat nama
file ni masalah, memang tak dapat lah. Sebab macam saya cakap tadi, proses raw recovery ni adalah dia akan pergi ke blok. Dia tak pergi table, dia pergi ke blok terus. Bila dia tengok blok, okey, ni JPEG, dia ambil. Ni MP3, dia ambil. Contohlah, itulah raw recovery. Memang takkan dapat nama dia balik. So siapa yang buat PhD semula tu memang kena rename balik lah kan, apa semua dia tu kan. Dan kadang bila banyak sangat artikel dia dalam download semua. Dan juga saya nak suggest lah, bila orang tanya saya kan, storage mana yang terbaik sebenarnya. Bila kita dah macam nak simpan hard disk boleh rosak, nak simpan pendrive boleh rosak, SD card boleh rosak. Satu sebenarnya memang sekarang ni memang kita akan pakai, most of the time kita akan pakai cloud storage lah. Saya sendiri personally takkan kalau file tu penting, macam bila saya belajar dulu, memang saya simpan file saya semua dalam Google Drive lah, dalam cloud storage. Cloud storage ni apa? Maksudnya kita ada hard disk dekat internet. Apa itu cloud storage? Kita ada hard disk pada internet. Bila kita nak ambil file, kita kena connect dengan internet, kita akan dapat file, kita akan download lah dari situ ataupun kita ubah. Itulah maksud cloud storage. So most of the time kita akan saya akan suggest pakai cloud storage lah. Memang mana pun okey kan. Nak pakai OneDrive ke, nak pakai Dropbox ke, Google Drive ke, semua okey kan. So far lagi saya tak dengar lagi isu lah kan, maksudnya data tu keluar ke leak apa, tak ada lagi kan. So tapi kalau anda daripada company besar atau kecil, most of the time saya suggest akan pakai server lah, ataupun network storage lah. Network storage bermaksud anda ada hadis sendiri, dan anda ada hadis sendiri, dan pada company anda simpan hadis anda di situ. So bila kita akan connect by network lah kan. So dia jadi so kita akan simpan, kita akan access dari situ lah. So dia akan jadi cloud storage kita lah, personal cloud storage yang kita boleh nampak hadis dia di mana. Yang tu antara cara lah. So kami juga di Phsenggo ada buat servis tu. Kalau berminat boleh tanya kami, boleh roja di WhatsApp kami, dan nak bincang lebih lanjut pun boleh. Sebab masa time memang macam mana pun jangan percayakan hadis anda lah kan. Sebab kalau kita pakai server ni, kelebihan dia satu, dia dalam bentuk RAID lah. Kita akan specialize dalam bentuk RAID. Bila bentuk RAID ni maksud contoh ada 5 hadis atau 4 hadis kan. 4 hadis ni dia ada copy each other. Dia akan copy each other. Bila dia copy each other, contoh ada 4 hadis ni, dalam isi 4 hadis ni adalah sama. Kalau contoh 1 rosak, ada lagi 3. Kalau 2 rosak, ada lagi 2. So maksud possibility untuk kita hilang data tu tak ada kan? Maksudnya possibility untuk sangat-sangat tipis lah, berbanding pada kita ada satu hadis, simpan data semua ni, rosak hadis ni memang rosak habis, hilang kan? So sebab tu kalau nak tanya pasal network storage apa semua, boleh tanya pada kami lah. Kami juga specialize in that. Sebab tu kami Phsenggo ID specialist. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa salam bertanya dah. Okay. Assalamualaikum.